Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam Bersama Kuasa Masjid Rahmaniah Kuala Perlis, tuan-tuan pemerintah Allah sekalian, pertama sekali marilah sama-sama kita manjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kelimpah kurnianya, dengan rahmatnya dia beri masa kepada kita, dia beri tenaga, dia beri kesihatan, dia kesempatan pada pagi ini dapat sama-sama kita hadir untuk sama-sama kita solat subuh berjemaah dan kita sambung kuliah mingguan kita, tuan-tuan. Itu pada mana hari ini, tuan-tuan, tarikh 29 April bersamaan dengan 17 Ramadan. Tuan-tuan perasan, tuan-tuan, hari ini cuti umum, yang mana, tuan, sambutan atau cuti sempena nuzul Al-Quran. Apa cerita nuzul Al-Quran ni yang kita cuti yang ini, apa sebab dia? Dan apakah dalil, apakah Nabi cerita tentang nuzul Al-Quran ni, ada atau tak ada? Dan apakah hujah dia? Dan macam mana cerita dia? Jadi nuzul Al-Quran ni tentang penurunannya Al-Quran. Macam mana Nabi terima Al-Quran itu, dan adakah turun tu sekaligus betul satu tarikh ataupun ada banyak tarikh dan sebagainya. Kita akan bincang sekali tentang nuzul Al-Quran, tuan-tuan. Pertama sekali, tuan-tuan, saya tunjuk gambar ni, tuan. Ni gambar apa ni? Ni liga, tuan-tuan. Liga apa? Kalau bola tu FIFA World Cup. Malaysia ni piala apa? Piala Malaysia. Tu lawan bola. Dan ada semi final, ada dia punya pusingan kelayakan. Last kali separuh akhir final, tuan. Tu bola. Tapi solat ni, tuan, ibadah ni, tuan, sama juga, lebih lagi pada tu. Sebab apa, tuan-tuan? Sepatutnya, tuan, kita tengok gambar ni, yang awal saf tu dia minggu pertama ramai. Ramai orang masjid, betul lah. Hari pertama ramai. Banyak. Main minggu kedua sikit. Main ketiga jarang-jarang. Main lah, kan, kadang-kadang. Kita lah ni duduk minggu jarang-jarang. Minggu depan kadang-kadang, kan. Jadi sepatutnya, kan, ibadah ni terbalik. Kita kena pergi akhir tu yang ramai tu. Sebab tajuk kita bincang ni tentang Lailatul Qadar, kan. Yang mana Allah turun Al-Quran itu pada Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Sepatutnya, tuan, yang akhir tu lagi ramai, berduyun-duyun ramai. Tapi kita, masyarakat kita, dia terbalik. Awal ramai, dia main sikit, dia main jarang-jarang, dia main kadang-kadang. Kena ubah, tuan. Kalau kita tu yang main hari ni istiqamah, tuan. Kita nak lah ni, kita dah masuk dah suku akhir, separuh akhir dah lah ni. Nak pergi ke final, tuan. Nak bagi semua ni boleh pergi ke akhir, bagi berjaya, tuan. Jadi ni sebenarnya kita kena ubah, tuan. Okey, tajuk kita hari ni nuzul Al-Quran. Apa dalilnya, apa cerita dia? Bulan Ramadan merupakan bulan Al-Quran. Rupa-rupanya, tuan-tuan, Ramadan ni bulan Al-Quran. Sebab apa? Pada bulan Ramadan inilah Al-Quran diturunkan oleh Allah Ta'ala. Jadi dalam banyak-banyak bulan, 12 bulan tu, Allah bagi spesialnya Ramadan ni, Allah turunkan Al-Quran. Yang mana bukti pada kita, pegangan kita, panduan kita. Tuan-tuan beli kereta baru, ada buku panduan. Beli jam baru, kan, dia ada buku dia, kan. Beli apa alat elektronik ni, setrika ke apakah, dia ada buku. Macam mana ni, pasang berapa jam, sebagainya. Kalau kereta pula nak kena servis bila, timing belt tukar bila, minyak enjin pakai apa, semua cerita. Kita hidup kat dunia ni, Allah tak bagi hidup ikut suka apa. Dia ada panduan dia, dia ada halal haram dia, dia ada kita nak pergi ke mana, daripada mana kita ni, kan. Tentang sains, teknologi, hukum hakam, sejarah, semua ada dalam Al-Quran. Allah cerita daripada A sampai Z, kan. Daripada siang pergi malam, Allah cerita dalam Al-Quran. Laki perempuan nikah semua, bak cerai ke apakah, semua rujuk balik Al-Quran. Ada dia punya jawapan dia. Jadi cerita dia, Al-Quran ini buku panduan kita. Okey, yang kedua pula nuzul Al-Quran, diturunkannya Al-Quran secara lengkap dari Lauh Mahfuz ke langit ketujuh, dari langit ketujuh itu ke Baitul Izzah, langit dunia kita ni.
Untuk maklumat tuan-tuan, rumah ni di langit ada dua rumah. Pertama Baitul Izzah dan kedua Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni dia kita belajar 2 bulan lepas. Isra' dan Mi'raj, Nabi daripada Mekah diperjalankan ke Baitul Maqdis, Palestin. Kemudian Nabi diangkat Mi'raj, jumpa Allah itu langit pertama, langit kedua, langit ketiga. Yang mana Nabi naik itu Malaikat Jibril bawa Nabi. Setiap langit tu ada penjaga dia, ada malaikat jaga. Maksudnya kita bukan boleh pergi teradah itu je. Tuan-tuan nak pergi Pekan Rabu kan ni, tuan-tuan pergi dia sampai dekat Sanglang, kat Kodiang, main surat. Tu baru dunia. Minta surat. Apa dia ni, kes apa? Oh boleh, tak boleh. Itu PKP kita, ada orang jaga. Langit pun ada malaikat jaga. Langit pertama, kedua, ketiga, keempat sampai 7 langit. Kita bincang itu ni. Setiap langit ada malaikat yang jaga. Kemudian langit yang ketujuh tu ada bersama di situ ada Nabi Ibrahim AS. Yang Nabi Ibrahim tu dan dia bersandar di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni apa dia Nabi cerita, iaitu satu hari itu 70,000 malaikat masuk beribadah dalam tu, semayang. Dia keluar tu tak kembali dah. Esok ada malaikat lain 70,000 masuk setiap hari tuan. Kalau tuan-tuan tengok rakyat Malaysia, rakyat Perlis kita ni ada 300,000 ke 400,000. Kalau 70,000 tuan-tuan, seminggu tuan-tuan penuh lah Perlis kita ni. Tu baru cerita seminggu. Itu makmur malaikat yang mana masuk hari, setiap hari 70,000 keluar, 70,000 keluar. Nampak kata malaikat ni makhluk yang Allah cipta paling banyak, antara yang paling banyak tuan. Ada satu. Dan di situ ada Lauh Mahfuz, kawasan tuan atas tuan. Jadi di situ tuan Allah turun Al-Quran daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Mana ni? Langit dunia. Tak mana langit dunia? Wallahu alam, kita tak tahu. Yang Syekh Muzaffar pergi ke SS apa di langit tu, kalau pergi ke bulan ke Neil Armstrong ke apa kita baca-baca tu langit berapa? Mungkin waktu satu pun tak lepas kan. Tak sampai satu pun langit dunia pun. Tak pergi langit pertama lagi. Sebab apa? Malaikat jaga. Nabi pun malaikat Jibril dan lalu pun ditanya dulu. Kalau ikut ni malaikat Jibril ni ketua malaikat, siapa tak kenal? Tapi malaikat tahan, siapakah engkau? Lalu Nabi sebut, siapakah engkau? Aku Jibril. Malaikat tanya pula, hang siapa? Aku Jibril. Siapa bersama engkau? Bersama aku ni Nabi Muhammad. Adakah ia Nabi diutuskan? Ya, Nabi diutuskan. Baru lepas kan? Yang nampak tuan, malaikat pun tak kenal banyak semua orang. Sebab apa? Sebab ramai tadi ni 70,000 keluar, 70,000 keluar. Tu baru di situ. Tak kira lagi malaikat tempat lain. Atib, Katib, apa, malaikat rahmat, malaikat Israfil, Israel, apa semua tak kira lagi kan. Kiri kanan kita ni, setiap manusia ni ada malaikat jaga ni, kiri kanan. Kalau kita 70,000 orang kat masjid kita ni ada 100, dah 200 yang malaikat jaga. Contohlah. Nampak kata tuan, banyaknya ciptaan Allah untuk malaikat ni. Jadi cerita dia Lauh Mahfuz Allah turun ke langit dunia Al-Quran itu. Itu yang pertama sekaligus itu. Okey, itu yang apakah dalil Al-Quran yang Allah cerita kan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi ayat 185, iaitu Allah berfirman, bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan membedakan antara hak yang batil. Al-Quran ni nak beza kita, yang mana yang betul, yang salah, yang mana yang sahih, mana yang tak, mana yang tipu, mana yang betul sebagainya, mana yang benar, mana yang bohong. Semua ni panduan untuk kita. Jadi bila tuan-tuan, Al-Quran ni Allah kata pada bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Jadi sebab tu tuan-tuan, sepanjang Ramadan ni antara bulan yang mana Allah turunkan Al-Quran. Itu pertama. Kemudian timbul soalan, Ustaz, ada tarikh banyak ni. Kita cuti ni 17 Ramadan. Ini.
Tapi ada pula dari kita jumpa sekali lagi, Allah turun Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kita baca Lailatul Qadar ni Nabi sebut dalam hadis-hadis sahih di 10 malam terakhir. Ini baru 17, 18, 19, 20. Hari 3-4 hari lagi ni baru cukup 10 terakhir. Dan Nabi kata mungkin pula Lailatul Qadar ni turun Al-Quran ni malam-malam ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. 5 hari ni memungkinkan Lailatul Qadar. Jadi kita rujuk balik apa cerita dia tuan-tuan. Makna nuzulul Quran. Kita meyakini bahwa Al-Quran turun ketika Lailatul Qadar. Terdapat banyak dalil yang menunjukkan hal ini. Di antaranya firman Allah di surat Al-Qadar yang sering kita baca, yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya, Al-Quran, pada Lailatul Qadar. Jadi surah Al-Qad tu, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Allah abang sendiri bila Lailatul Qadar. 17 hari ni kita cuti buat apa? Timbul soalan. Ada jawapan dia, kita tengok sekejap apa jawapan dia. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Quran surat Al-Qadar ayat 1-3. Dia balik rumah nanti buka surah Al-Qadar tu, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar tu sampai habis. Apa cerita tentang yang mana Lailatul Qadar ni lebih baik pada 1000 bulan ibadah kita. 83 tahun 4 bulan umur ibadah kita. Kalau nak semayang kita pun, kalau saya umur 50 kata 30 ke 40 ni, tak kira pergi bilik ayak lagi, lena lagi, semayang tu mungkin 5 tahun kan. Contoh ibadah kita. Yang lain tu lena, kerja, buat macam-macam sebagainya. Itu kan. Tapi pahala ibadah Lailatul Qadar tu lebih baik daripada 1000 bulan. Solid 83 atau 4 bulan. Bayangkan kita boleh potong orang-orang yang lain kalau dapat malam Lailatul Qadar itu. Kita juga meyakini bahwa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara beransur-ansur. Dan ada pula nanti kita tengok Allah turun Al-Quran beransur-ansur. Tadi turun sekaligus, yang ni pula beransur-ansur. Apa dalil dia tuan-tuan? Sebagaimana ayat yang menegaskan, Al-Quran itu telah kami turunkan dengan beransur-ansur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Quran surat Al-Isra ayat 106. Allah cerita sendiri pula, Allah turun Al-Quran ni sikit-sikit, tak sekaligus, dia beransur-ansur. Selama mana? 20 tahun ke 23 tahun tuan. Jadi cerita dia, patut ada 2 tarikh. Tarikh pertama, satu masa sekaligus. Lauh Mahfuz tu, langit yang ketujuh tu atas tu, ke langit dunia, satu masa tarikh sekaligus. Bila langit dunia ni pula ke Nabi Muhammad SAW, beransur-ansur, sikit-sikit. Nabi buat apa-apa berjalan musafir, turun wahyu. Nabi dia buat apa ni, turun pula wahyu sebagainya. Semua tempat tu selama 23 tahun. Itu jadi bezanya tarikh tadi, satu masa sekaligus, satu masa itu beransur-ansur. Selanjutnya, ulama berbeda pendapat tentang bagaimana cara Allah menurunkan Al-Quran di malam Qadar. Jadi bila jadi lagu tadi ni, apa rujukan kita? Nabi cerita macam mana, Allah cerita macam mana, kita kait-kait balik, rupanya di situ jawapan dia tuan-tuan. As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulum Al-Quran menyebutkan ada 3 pendapat. Pertama, Al-Quran turun secara utuh keseluruhan ke langit dunia pada saat Lailatul Qadar. Okey, dia kata Al-Quran diturunkan utuh ni lengkap, sempurna pada malam mana? Lailatul Qadar. Turun sekaligus. Jadi Al-Quran ni bukan turun main seketul apa ni. Tak kan, ni kita nampak fizikal kan, ada tafsir, ada macam-macam. Sagi kitab Tafsir Az-Zilal, sagi kitab apa tu Ibnu Katsir sebenarnya. Ni Al-Quran yang mana yang dah dibukukan. Jadi cerita dia sekaligus tu yang awal tu tuan. Selanjutnya Allah turunkan secara beransur-ansur selama masa kenabian. Tarikh kedua tu pula daripada Lauh Mahfuz tu turun ke langit dunia satu masa, Baitul Izzah. Bila Baitul Izzah tu pula malaikat Jibril sampai ke Nabi satu-satu demi hari demi hari. Yang mana turun yang pertama tu di bukit Gua Hira. Iqra bismillahirrahmanirrahim allazi khalaq. Awal-awal ayat yang turun tu ajak Nabi baca. Nabi pun tak tahu baca awal tu. Sebab Nabi Ammi, yang mana Ammi ni buta tuan. Yang mana Ummi ni buta huruf, bukan buta mata ni. Saya ceritalah alif tenang waw sakus, Piramli dia gelak ke orang,
Cuba hijau tengok, dia tak hijau kan. Bila gelap orang kemas sangat, nampak buta huruf. Dulu ni ada sekolah orang tua-tua, ni budak-budak kan. Kita belajar kan. Kata As-Suyuti, ini adalah pendapat yang paling sahih dan paling terkenal. Kedua, Al-Quran turun setiap Lailatul Qadar selama masa kenabian. Jadi ada pendapat tadi sekaligus Lailatul Qadar. Ada yang kata pula selama mana Lailatul Qadar itu sepanjang Nabi jadi Nabi kan. Kemudian turun beransur-ansur kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selama setahun itu. As-Suyuti menyebutkan ini merupakan pendapat Fakhruddin Ar-Razi. Ketiga, Al-Quran pertama kali turun di Lailatul Qadar. Selanjutnya, Al-Quran turun beransur-ansur di waktu yang berbeda-beda. Sebab apa jadi ada banyak jawapan? Sebab Nabi tak abang bila tarikh. Allah betul-betul dengan jelas bila waktu sebagainya. Semua secara umum. Sebab Al-Quran ni dia bukan penting tarikh tu. Dia penting ibrah pengajaran. Apa yang kita boleh ambil daripada Al-Quran itu? Itu Al-Quran. Tadi imam baca ni surah apa ni? Tentang yang Ghalib, yang Alqa. Aku ni Alqa dah kan? Tabbat syada Abi Lahab wa tab. Celakalah wahai Abu Lahab. Pasal apa Allah celaka Abu Lahab? Yang mana dia ni tamunan Nabi dakwah, dia pergi ke belakang, dia habaq Nabi bohong, jangan ikut. Orang dah berdakwah, dia pergi bagi ke belakang, jangan percaya dah ustaz tu kata bohong, mengarut je. Kalau kita buat lagu tu, kita termasuk macam Abu Lahab kan. Ibrah tu. Apa dia lagi? Tentang apa lagi? Wa'as innal insana lafi khus. Demi masa. Kalau kita Ghalib, kita rugi. Aku ni masa dah berapa orang ni? Cuti sekolah ni, cuti kerja ni, nak pergi kebun ke, nak pergi bendang ke, nak pergi berniaga ke apa ke, atok masa kita. Kalau berjaya, untunglah kita. Kalau kita Ghalib, rugi kita kan. Ini merupakan pendapat Asy-Sya'bi dan As-Suyuti lebih cenderung menguatkan pendapat yang pertama. Beliau menyebutkan riwayat yang mendukung pendapat ini, diantaranya riwayat dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa beliau mengatakan Al-Quran turun secara utuh ke langit dunia pada saat Lailatul Qadar. Kemudian setelah itu turun selama 20 tahun. Hadis riwayat Nasa'i dalam Al-Kubra. Nampak dari banyak. Pertama turun sekaligus, kedua turun beransur-ansur. Hadis An-Nasa'i ni 20 tahun. Ada dalil lagi pula kata turun pula sekaligus dan kemudian beransur-ansur 23 tahun. Jadi Nabi jadi Rasul umur dia 40. Dia meninggal 63. 40 tolak 23, 63 tahun. Jadi beransur-ansur. Itu yang itu kekuatan dalil. As-Suyuti juga menyebutkan keterangan Al-Hafidz Ibnu Katsir yang menyebutkan riwayat bahwa ulama sepakat Al-Quran diturunkan utuh ke Baitul Izzah di langit dunia. Ibnu Katsir mengatakan disebutkan dalam ijma' bahwa Al-Quran turun secara utuh dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Tafsir Ibnu Katsir dan Al-Itqan. Kita tengok balik keseluruhannya, ulama-ulama pun setuju satu tarikh Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Langit yang ketujuh tu mai ke langit dunia kita. Kemudian beransur-ansur pula tarikh-tarikh lain pula. Sampai bila? Sampai Nabi wafat kan. Jadi 17 ni betul tak? Pun iya. Yang Ramadan nanti mai itu qadar pun iya juga. Jadi cerita dia kesimpulan dua-dua tu termasuk dalam bulan Ramadan. Jelas kalau kata bulan Ramadan. Nampak tak? Okey, itu dari segi tarikh, masa dan tempat. Okey, apa kerja buat kita ni? Dah Nabi turun Al-Quran ni terima wahyu, apa kita tengok? Takkan cuti saja. Tak, rupanya kan sahabat-sahabat macam mana? Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu tentang apa yang beliau lakukan bila mai bulan Ramadan ni, apa dia buat? Dia kata apa? Kana Jibril yalqa'u fi kulli layl. Dahulu ni malaikat Jibril sentiasa jumpa Nabi setiap malam Ramadan. Dia buat apa tuan-tuan? Dan selanjutnya dia membaca Al-Quran bersamanya. Bulan Ramadan Nabi hidupkan Al-Quran itu. Macam mana? Malaikat Jibril mai jumpa Nabi setiap malam. Mai pederah tu orang paling pinggir. Pederah macam mana? Seorang baca, seorang dengar. Perbetul. Kalau salah dia perbetul. Sebab tu talaqi musyafahah. Duduk seorang, dia baca, duduk depan dia. Tengok bunyi mulut dia, makhraj dia, sebagainya. Betul tak? Salah tak? Betul dia tu. So kalau kita tengok balik, tadarus Al-Quran bukan baca ramai-ramai. Seorang tekong, yang ni baca, semua dengar. Salah, betul. Saya tukar orang kedua, ketiga, keempat, semua tu. Tu tadarus Al-Quran. Masing-masing baca tu seorang-seorang dan dengar betul-betul. Itu yang betul kan. Sebab apa?
Dalil kata bila engkau dengar orang baca Quran, maka engkau diam, dengar. Kalau kita baca pula, dia diam, dia dengar. Nampak tak? Sebab tu imam baca, kita dengar kan. Lepas tu dari surah apa, bila sembahyang Aisyah 2 rakaat yang pertama tu imam baca kuat, kita dengar. Rakaat yang ke-3, 4 imam setengah, masing-masing baca Al-Fatihah. Nampak? Itu dalil dia kan. Jadi semua ni mesti daripada dalil. Oh, rupanya macam tu dalil dia. Riwayat Bukhari kan. Okey, yang kedua pula, sahabat Huzaifah pula ditanya apa tu? Ditanya pengalaman beliau bersama tarawih Nabi. Macam mana kan? Abu Huzaifah ni, Huzaifah Al-Yaman ni, dia sembahyang tarawih dengan Nabi. Dia kata apa? Pada suatu malam di bulan Ramadan, aku solat bersama Rasulullah SAW di dalam bilik yang terbuat daripada pelepah kurma. Kalau kita tengoklah ni cantik, kita masjid besar. Dulu masjid Nabi tiang-tiang ni kurma. Bumbung ni kalau kita atak umbia, dia atak kurma. Tanah ni lantai ni kapet, dia lantai tanah kan. Itu masjid Nabi pada awalnya. Jadi Huzaifah sembahyang dengan Nabi dalam sebuah bilik daripada pelepah kurma. Beliau memulai solatnya dengan membaca takbir, Allahu Akbar. Dia baca Allahu Akbar Zul Jaburuti wal Malukuti wa Zul Kibriyai wal Azamah. Selanjutnya beliau mulai bacaan dengan surah Al-Baqarah. Saya pun mengira bahawa beliau akan berhenti ayat 1. Al-Baqarah panjang kan. Kita buka balik, ada 289 ayat Al-Baqarah. Nabi nak berhenti ke ayat 1. Sembahyang lagi, Nabi terus lagi baca. Mungkin Nabi nak berhenti ayat ke-200. Nabi sambung lagi sampai habis Al-Baqarah. 1 juzuk kan, 2 juzuk lebih kurang. Kemudian beliau sambung pula surah An-Nisa kan, sehingga akhir. Ingat nak habis dah. Sambung lagi pula surah Ali Imran, An-Nisa. 3 surah kan. Bayangkan. Kemudian beliau menyambung dengan ayat Nisa sampai habis. Setiap kali dia jumpa ayat mengandungi tentang azab, ancaman, beliau akan berhenti berdoa pula minta perlindungan. Sampai bila? Sampai usia daripada solat Aisyah tadi tu sampai akhir malam. Dan dia kata pula Bilal pula memberitahu bahawa beliau bahawa waktu solat subuh hampir tiba. Semua tu 4 rakaat. Itu dia kan. Kalau tuan-tuan Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa 5 juzuk kan. 3 surah tadi tuan cek beliau kan 5 juzuk. Bayangkan panjang kan. Baru 1 rakaat. Itu dia kan. Kalau kita kan Allah kita Tok Imam ni baca panjang, tak mau dah. Masjid Rahmaniah ni lari mana? Masjid Terapur. Baca panjang juga. Masjid Subang Amai. Lah kali mayang kat rumah. Seorang-seorang baca 3 kul, siap habis. Sebenarnya semayang ni sunnahnya baca panjang. Solat malam Nabi. Cuma kalau kita bincang hari tu ni, tak larat boleh duduk ketika semayang. Solat sunat. Kalau solat wajib, kita kena berdiri. Sebab apa? Kita sihat kan. Jadi nampak? Solat berapa? 4 rakaat. Nampak? Sebab tu kita belajar minggu lepas dulu ni, solat tarawih ni malam ni 2-2. Takut subuh tutup witir 1 rakaat. Jadi berapa rakaat? Unlimited. Bahkan Nabi solat malam tu 4 rakaat saja. Nampak? Orang duk gaduh ni, kami 11, kami 20. Nampak kan? Bukan 11, 20. 20 lebih pun ada, 30 lebih pun ada, 40 lebih pun ada sahabat buat kan. Sebab apa? Punca kuasa dia solat malam 2. Lagi tak masuk subuh, buatlah 2. Takut subuh, tutup witir. Jadi cerita dia boleh buat belakang. Lah kali pening ustaz, sat berapa, lena terus, tak buat terus. Jangan ada rugi kan. So Nabi kata pula, man qama ma'al imam, siapa yang solat malam ni bersama imam, apa tu hatta yang sharif sampai habis, dikira dia solat sepanjang malam kan. Kita mai tadi tarawih maghrib Abang Aisyah sampai witir pukul kata sejam 8.30 masuk maghrib Aisyah 8.35, tarawih habis katalah pukul 9.50, pukul 10 balik rumah lena kan. Tuan-tuan dikira apa? Bangun sepanjang malam. Sebab apa? Ikut imam sampai habis. Untung kita. Kalau bangkit lagi pula 3-4 pagi, itu alhamdulillah tambahan pula. Kalau kita tak larat tuan, mai tarawih pun dengan imam pun dah cukup dah untuk dapat 1 malam qiyamul lail tuan. Okey, dalil yang seterusnya iaitu dalil daripada surah Al-Anfal. Auzubillahi minasyaitonirrajim.
innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun ila akhir. Iaitu sesungguhnya orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah getar, takut. Allahu Akbar, Allah cerita tentang apa kebesaran dia, asal takut. Ni Allah apa, imam baca surah apa pun buat tak tahu, buat lega. Sebab apa? Dia tak tahu mana-mana. Pasal apa imam surah sedih je? Tentang azab neraka, tentang balasan sebagainya. Ayat ni seronok ni, rasa ralik. Nikmat syurga. Kalau kita tahu kan, itu namanya khusyurun. Sebab tu kena belajar harfiah, apa ayat-ayat ni kita tengok dah pandai tajwid, pandai baca, tengok pula tafsir, itu Al-Quran. Dia ibrah, tuan. Jadi sebab tu bila kita faham Al-Quran, kita akan getar, takut, tuan. Tapi dah baca bila guna pun buat tak tahu, siap lenong lagi ke. Kacau, tuan. Kita tahu mana Allah ni. Jadi sebut nama Allah, bergetarlah hati mereka. Dan apabila dibaca kepada mereka ayat-ayatnya, bertambah iman. Dan karenanya dan kepada Rabb lah mereka bertawakal. Seronoknya ni tentang apa tu imam baca tadi surah Al-Qad tadi, pendek saja tapi balasannya apa, 1000 bulan pahala. Aku nak bagi aku pendapat juga. Nampak begitu seronok kan. Jadi belajar tuan. Lepas ni balik dah habis hatam Al-Quran bulan Ramadan ni awal lagi. Kena dah hatam dah. Baca pula kali kedua tu, tengok tafsir pula. Apa dia cerita, apa dia. Kita akan main masa kelazatan iman tuan. Okey, berpuasa di bulan Ramadan bersama Al-Quran. Berpuasa Ramadan bersama Al-Quran. Ramadan di samping bulan untuk berpuasa dan qiyamul lail, dia juga merupakan bulannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan, dan pada bulan ini pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saling memperdengarkan Al-Quran bersama Jibril. Jadi bulan Ramadan Nabi pun pulun tuan. Malaikat Jibril pun talaqi musyafah, dengar bacaan Nabi dan sebagainya. Perbetul balik. Kita pun pendengar balik tuan. Baca Al-Quran tuan. Salam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat dermawan dengan kebaikan, terlebih pada bulan Ramadan, karena Jibril alaihi salam senantiasa menemui beliau tiap malam pada bulan Ramadan hingga Ramadan usai untuk memperdengarkan Al-Quran kepada Jibril. Dan saat Jibril menemui beliau lebih dermawan dalam hal kebaikan dibanding angin yang bertiup. Nampak kata Nabi ni dia seorang yang pemurah, dermawan, baik hati, tolong orang sebagainya. Bila main bulan Ramadan, dia lagi-lagi baik hati, lagi dermawan. Macam kita pun kalau bulan lain bagi Jumaat RM2, RM3, RM1 ke, main Ramadan ni tambah sikit RM4, duk bagi 5, bagi 10, duk bagi 5 apa 10 ringgit, bagi 50. Contohnya tingkat bulan lain dia tolong orang, bulan Ramadan lagi-lagi tolong orang kan. Dalam Ramadan ni kita buka puasa pula, kita buat kuih apa 5 jenis contoh, bagi jiran sebelah tuan. Apa dia balasan dia? Bulan lain bagi dapat pahala. Jika bulan Ramadan tetap bagi kat jiran sebelah makanan tuan-tuan tu, depa buka puasa, semua orang yang makan tuan-tuan punya kuih tu, tuan-tuan boleh salin pahala mereka masuk akaun tuan-tuan, tanpa dikurangi sikit pun pahala mereka. Rumah kita ada 5 orang, kita buat kuih apa? Buahlah kuih donat ke, karipak ke, bagi jiran sebelah ada 10 orang, jiran depan ada 5 orang, jiran tepi ada 3 orang. Campur-campur tuan, mereka makan buka puasa makanan kita. Yang mana 5 orang rumah ni, 3 orang rumah ni, 2 orang rumah ni, semua tu pahala mereka puasa dapat kat mereka. Tapi kalau mereka makan makanan kita buka tu, yang kita buat tu, karipak tadi, lama apa? 5, 3 dengan 2, 10 orang tadi, pahala salin dekat tuan-tuan, tanpa kurang pahala mereka pun. Bayangkan. Nampak kata tuan-tuan, cara nak curi pahala orang, bukan nak curi, nak ambil pahala orang ni macam mana? Dengan kita bagi makan ke orang, kita boleh ambil pahala orang. Betul. Tapi bila kata ni yang rugi ni, aku tak mau makan lah, dia buat donat ni, jadi dia ambil pahala aku. Dah kan, dia makan kita kuih kita pula, tukar-tukar. Nampak clear kan. Pahala kita puasa dapat, pahala orang lain puasa pula dapat, kita salin. Mereka tak kurang pahala sikit pun. Sebab tu orang puluh bila bulan puasa ni kan, menderma buka puasa, iftar sebagainya. Tapi kita balik tak ambil peluang kan, bukan payah bagi ayat menera pun boleh kan. Bawa 5 kupang sebotol, 8 kupang RM1. Dia buka puasa dengan ayat kita kan, dapat kan. Sebab pahala puasa mereka tu dapat kita kan.
Di bulan yang suci ini, janganlah terlewatkan begitu saja. Marilah kita isi dengan perbanyak membaca Al-Quran, terlebih apabila kita sanggup untuk menghafalkannya. Bukan kata baca saja, kalau boleh hafal pula Al-Quran ni. Itu tuan-tuan. Ada beberapa keutamaan dan pahala bagi para pembaca dan penghafal Al-Quran yang perlu kita ingat. Pertama, orang yang membaca dan menghafalkan Al-Quran akan memperoleh gelar sebagai manusia terbaik dan mulia. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis Bukhari, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik antara kita ni siapa dia? Tok guru tu baik, anak murid tu baik. Tok guru mengajar Al-Quran tu bagus, anak murid yang mengaji tu pun bagus. Antara kita semua, kita kat dunia ni, yang bagus siapa dia? Dapat pangkat, ada gelaran, datuk, tan sri, profesor, doktor ke sebagainya. Gelaran tu baguslah orang bagi, alhamdulillah. Tapi tak semua orang dapat kan? Jadi nak bagi yang terbaik antara kita ni mudah saja. Kita mengaji Al-Quran, kita belajar Al-Quran, kita mengajar Al-Quran. Tak boleh mengajar, kita mengaji. Boleh mengajar, kita mengajar. Contoh, dua-dua ni terbaik antara kita semua. Kita pergi lagi ni hadis Bukhari sahih. Mengajarkannya. Kedua, orang yang membaca dan menghafalkan Al-Quran, baik yang mahir maupun yang masih kesulitan membacanya, itu semua akan terhitung sebagai pahala di sisi Allah Azza. Baca bagus dan baca sangkut-sangkut, terbatak-batak pun Allah bagi pahala, tuan. Wajarlah Rasulullah SAW bersabda yang artinya, orang yang pandai membaca Al-Quran, dia akan bersama para malaikat-malaikat yang mulia. Adapun yang masih terbata-bata dan masih merasakan susah dalam membacanya, maka untuknya dua pahala. Hadis Muslim, kita baca sedap, elok, bertajwid sebagainya bersama dengan para malaikat akhirat nanti. Kita kat dunia ni baca sangkut-sangkut, nafas pun tak panjang, sebut pun tak betul, tapi duk belajar, Allah bagi dua pahala. Kalau tu tapi mengaji tuan, jawab perisa, salah orang potong markah. Tapi baca Quran salah tapi duk belajar betul-betul, Allah bagi pahala dua markah. Dua pahala besar tuan. Walaupun salah, pun kata kita baca seorang-seorang bantai, tak ada tahu orang baca pilah ikut dan. Lagu tu berdosa balik. Ni duk belajar tapi duk salah lagi, duk betul. Allah bagi dua pahala. Ketiga, orang yang membaca dan menghafalkan Al-Quran lebih utama sebagai imam. Sebagaimana sabda Nabi SAW artinya, hendaklah yang mengimami suatu kaum adalah yang paling bagus di antara mereka bacaan atau hafalan Al-Qurannya. Siapa jadi imam ni yang banyak hafalan, yang bagus bacaan dia. Ni zaman kita tuan, zaman Nabi dulu ni dia tengok, hafal Quran, baca, dia semua hafal, dia semua baca kan. Dia tengok balik siapa jadi imam ni, semua sama ni hafal semua. Siapa yang mana faham sunnah lebih daripada orang lain. Dia tengok pula sama juga, baca betul, suara pun sedap, hafal Al-Quran, faham sunnah sama. Siapa lagi? Dia tengok pula siapa yang ikut hijrah dengan Nabi, siapa yang awal masuk Islam. Dia kira siapa tak tu kan, baru jadi imam. So apa ranking-ranking tu nak beza balik dia punya ni. Kalau kita ni semua ni sama masuk Islam semua kan. Kita pun bonak-bonak Islam, tak ada isu lah. Jadi semua ni kan, kalau boleh kita perbanyakkan bacaan hafalan kita kan. Keempat, orang yang membaca dan menghafalkan Al-Quran dapat menaikkan derajat orang tuanya di akhirat kelak. Siapa yang baca Quran ni, dia hafal pula, dia bantu angkat darjat orang tua dia, keluarga dia di akhirat kan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, kedua orang tua para ahli Al-Quran akan dipakaikan dengan pakaian kemuliaan yang tidak dimiliki oleh penduduk dunia. Mereka berdua bertanya, kenapa kami dianugerahkan pakaian kemuliaan ini? Mereka pun dijawab bahwa sebabnya adalah karena anak mereka yang menghafalkan Al-Quran. Akhirat nanti dia terkejut, ya Allah, mana pakaian cantik ni? Apa ibadah kami buat ni tak tahu mana pun kami. Lupakah kau ada anak lu ni hafal Al-Quran. Kerana anak kau hafal Quran ni, engkau dua orang ni, orang tua lelaki suami isteri, mak ayah ni dapat pakaian yang hebat di akhirat. Kat dunia tu yang mana pakaian dekat akhirat ni tiada tandingan pakaian di dunia. Kita tempah baju raya tuan, RM100 200. Paling mahal pun kata 500. Bukan samping mahal tu. Apa tu di Kelantan tempah tu katalah 1,000 mahal pun, 5,000 lah kata mahal sangat pun. Bayangkan tu dunia. Ni dak pakaian ni tak ternilai kat dunia tuan. Tak pernah tengok pun. Dekat dunia mungkin tak nampak apa.
Akhir nanti, ya Allah, aku ni berseri ni, orang yang tak boleh pun bangga kita, tuan. Jadi untunglah kita, anak kita yang hafal Quran. Dan kita pula tuan, Nabi kata pula, yang hafal Quran ni dia ada mahkota, tuan. Terang mahkota itu, sinar matahari yang terang ni pun dia lebih terang lagi, tuan. Jadi kat dunia mungkin tak nampak. Akhirat nanti, alangkah ruginya aku kalau aku pulul sikit saja, aku boleh benda-benda yang Allah kata ni. 5. Orang yang membaca dan menghafalkan Al-Quran akan mendapatkan rekan setia yang akan membela di saat semua rekan akan pergi dan lari meninggalkannya di hari pembalasan kelak. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, ibadah puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Puasa berkata, ya Allah, dahulu aku telah mencegah orang ini dari makanan dan syahwatnya, maka izinkanlah aku untuk memberi syafaat kepadanya. Al-Quran juga berkata, ya Allah, aku dahulu telah mencegahnya dari tidur pada malam hari, maka izinkanlah aku untuk memberi syafaat kepadanya. Maka keduanya pun diizinkan untuk memberikan syafaat. Jadi Al-Quran dengan puasa ni bantu kita akhirat. Dekat dunia kena gerento, orang jadi saksi, jadi bukti kita, tolong kita. Akhirat kan Al-Quran dengan puasa kata, ya Allah, kat dunia dulu ni dia boleh buka puasa, tak ada siapa buka rumah dia ni, duduk seorang-seorang. Tapi tak, kerana puasa ni dia sanggup tinggal makan minum, benda-benda yang membatalkan puasa sebenarnya, syahwat dia jaga. Berilah syafaat. Ya Allah, dia bangkit malam ni buat tahajud lagi, baca Quran lagi, selepas subuh, selepas maghrib, isya sebenarnya dia hafal lagi. Berilah syafaat. Dua-dua ni bantu kita untuk bantu kita akhirat, tuan. 6. Orang yang membaca dan menghafalkan Al-Quran semakin tinggi kedudukannya di akhirat nanti. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, diperintahkan kepada para pengemban Al-Quran, baca dan teruslah naik, serta bacalah dengan tertib seperti dahulu di dunia kalian membacanya. Sungguh kedudukanmu di surga bergantung pada ayat terakhir yang engkau baca. Nampak hadis Abu Daud. Ni saya sebut dulu kan, masuk syurga yang sama, tapi aku rugi masuk syurga. Pasal apa? Kawan kita ni main masjid sekali, sembahyang tarawih sekali, pergi haji, umrah, semua ibadah yang kita buat dia pun buat sama. Tapi pasal apa dia ni tinggi daripada kita? Ni bukti dia. Siapa yang baca Quran banyak, tuan, bahkan tuan dia akan tengok nanti akhirat nanti, Allah kata baca balik, berhenti tak mana lah kamu baca. Dia angkat. Dia baca banyak, ulang, khatam, ulang, lagi tinggi. Macam kita lah, beli rumah apa? 200,000. Kawan 200,000 juga. Rumah kita rumah teres. 200,000 dia, 3 tingkat. Gena boleh 3 tingkat. Rugi dah aku. Harga yang sama tapi rumah lain. Tapak yang sama. Kawasan kita ni, taman peladang, taman apa macam-macam, bidara lah apa semua, tapi dia lebih daripada kita tinggi. Nampak tak? Itu kalau aku tahu lah baca Quran ni, baik aku baca banyak. Nampak tak? Lepas ni kan kita banyak baca Quran. Dulu saja lah ni, sanak-sanak tu penderah balik apa yang kita baca tadi, ulang kaji balik. Asal lagi pun duduk Ustaz, baca pula semuka, 2 muka. Malam ni ulang kaji pula. Sebab apa? Rugi tuan-tuan tak baca. Sebab apa? Kita nanti akan dikira darjat tinggi, tuan. Naik. Syurga yang sama tapi tingkatan dia berbeza-beza. Alangkah ruginya kita lah ni tak pula, tuan. Baca bila tersangkut pun belajar betul dapat 2 pahala. Sebab itu, tuan, Allah akan kata nanti akhir nanti ulang kali, baca balik daripada awal sampai mana last kita berhenti. Sebab tu kita baca habis hatam. Para sahabat Nabi iaitu Uthman bin Affan, satu hari satu juzuk, satu khatam, kan, satu hari sekali khatam. Bayangkan saya Imam Syafi'i satu bulan Ramadan 60 kali khatam. 60, kan. Mau kata kan satu hari itu 2 kali khatam. Kan. Kita macam mana? Kita ni satu tak mula lagi, semuka pun tak mula lagi. Muka, kan. Tengok, kan. Biarlah kita mula sikit. Satu ayat tak apa dah. Esok tambah 2. Esok pula tambah lagi setengah muka. Lusa pula tambah semuka. Jadi tambah tapi istiqamah. Ni baca apa? Satu juzuk satu hari. Main tengah-tengah 17 ni, dia relax, lena pula, tak tahu. Pada 20 pula. Itu Nabi tak suka. Dia mau istiqamah, maintain berterusan. Itu Nabi lebih suka. Tapi baguslah dia baca daripada orang tak baca. Tapi Nabi kata, nak Nabi suka istiqamah ibadah kita.
Dia biasa buat tahajud, buat tahajud setiap malam. Dia biasa buat duha awal pagi, sekali lagi kita buat duha, maintain. Dia biasa buat qabliyah ba'diyah, maintain. Selepas semayang awal buat qabliyah ba'diyah. Jadi semua tu Nabi suka, Nabi sayang, tuan. Okey, saya berhenti dekat ni tuan. Ni cerita dia tentang nuzul Al-Quran. Yang mana cerita dia Allah turunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Bila ni? Yang kata tadi satu tarikh sekaligus Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Dan pula peringkat-peringkat selama 20 ke 23 tahun. Dan kerja buat kita lah ni baca Al-Quran itu. Dapat pahala. Satu huruf, satu kebaikan. 3 huruf, 3 kebaikan. Alif Lam Mim, 3 huruf. Satu kebaikan ganda dengan 10. Alif Lam Mim baru 3 huruf. 3 kebaikan, 30 pahala, tuan. Tu tak baca Bismillahirrahmanirrahim, ada 19 huruf, tuan. Dah 190 pahala. Tak baca Al-Fatihah lagi. Kalau tuan kira balik, banyak pahala aku ni. Tak terkira tuan kita. Tapi tahu banyak tu pun tak pulun kita baca. Sebab apa? Tak apalah, esok lah, lusa lah. Tak kena atok. Nak tunggu cuti, nak tunggu lapang, semua tak lapang. Saya tahu lah. Handset ni pun nak balik sekali lagi. Duk keh. Baca mesej ni. Kawan geng Kuala Perlis seberang ramai. Ni geng tadika, ni grup sekolah menengah, ni grup keluarga. Duk keh itu habis 10 minit lah. Tu baru baca mesej. Tak pergi kerja lagi, tak pakai baju lagi, tak start motor lagi. Panjang cerita, tuan. Nak kata sibuk, tuan. Setiap orang sibuk. Kita kena atok masa kita. Lepas subuh 10 minit, lepas maghrib 10 minit. Macam tu contoh. Baru kita boleh buat. Tak buat lagu tu, pakai tak jadi, tuan. Kena disiplin, tuan. Sebab zaman kita ni zaman mencabar. Di hujung jari ni ada pahala, di hujung ni pun ada dosa. Dia kata guna baik dapat pahala, guna cara buruk dapat dosa. Di hujung jari. Tak keluar rumah pun, tengok TV, boleh pahala, boleh dosa. Atas kita guna, tuan. Wallahu a'lam. Tuan-tuan nak tanya apa untuk tajuk kita hari ni tentang nuzul Al-Quran? Ya, sila cikgu. Ya. 17 Ramadan ni. Siapa yang tarikh? Hari ni ulama-ulama bincang sepakat. Dia tengok-tengok balik, tarikh yang 17 tu yang kekuatan dia nuzul Al-Quran. Cuma mesti dah 17 tu wallahu a'lam. Tapi masih dalam bulan Ramadan tadi. Tadi mungkin tarikh 17 tu turun dia beransur-ansur yang pertama. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, contoh. Ataupun yang Ramadan yang mana 10 terakhir tu Lailatul Qadar tu turun sekaligus Lauh Mahfuz. Itu dia perbezaan dia. Jadi itu tadi tarikh tak penting. Kita lah di Malaysia ni pantang cuti. Hari pertama cuti, hari puasa pun kita cuti. Boleh tak ambil hari tu, boleh ambil hari ni. Sebenarnya boleh pun tak ambil hari ni. Dah ada orang lain ambil hari pertama puasa, kita ambil dah 17. Macam tu lah lebih kurang. Dan Allah Alam, tak ada apa pun. Dan cerita dia tak ada keistimewaan apa pun hari ni sebenarnya. Cerita dia, kita nak bagi istimewa, kita baca Quran baru boleh istimewa. Kalau sekadar cuti duduk relax kokrah, tak ada boleh apa. Sama macam hari lain. Dan Allah Alam, tuan. Ada tuan nak tanya, tuan? Cuma lah ni saya nak kempen, tuan balik nanti baca-baca dah. Tolong buka tafsir tu. Ayat apa cerita ni, baru tuan ada upgrade. Tahu ni aku boleh dah. Walaupun baca sikit tapi tahu tu faham lebih. Tentang ayat apa ni, ni tentang apa sains, ni tentang apa hukum hakam, ni tentang apa halal haram, ni tentang apa perintah, ni sirah, ni apa. Sonok tuan. Betul baca lagi. Sonok. Sebab tu tak jemu. Cerita buku apa yang best pun 10 kali baca. Tutup tuan. Paling best pun 100 kali baca. Boleh hafal tak marah. Jemu dah. Tapi aku ni lagi baca, lagi sonok, lagi lazat, lagi sonok tuan. Sebab dia mukjizat. Zaman Nabi Musa, Nabi Isa, tongkat. Mereka tu saja nampak tongkat Nabi Musa macam mana. Habis wafat Nabi Musa, tak nampak dah. Kita ni Nabi meninggal 1400 tahun lepas. Tapi kita boleh pegang, boleh baca, boleh hati satu ayat. Tuan, sebab apa? Mukjizat, tuan. Dan Allah kata pula akan jaga sampai hari kiamat. Tak boleh siapa ubah satu huruf, satu baris pun Allah pelihara dia. Tapi kalau yang lain Allah tak jamin. Jadi Al-Quran ni satu benda yang istimewa. Kita boleh baca, boleh pegang. Dan kalau tengok balik, kita boleh pegang handset ni, bawa pergi mana-mana, ada Al-Quran dalam tu. Nak boleh bawa Al-Quran ni ke bayar. Kita tak telefon tuan, install Al-Quran. Boleh buka kes lagi. Apa dia ni Pak Cuh ni duk kes. Duk baca Quran. Siapa pun tak tahu.
Dia di hujung-hujung ni main handset ke? Lah rupanya baca Quran. Nampak? Kita tak kata orang duduk tengok YouTube tu, duduk tengok apa sok khabar tu, kita tak kata Quran kan. Kita tengok, rupanya duduk baca Quran. Itu cerita tu lah. Buku sejarah, buka-buka, bukan buku sejarah pun, tak baca buku pun, kacau kan. Tu kecah kan. Dan Allah malam. Kita nak tanya kan, tu tajuk kita ni nuzul Quran ni, sama-samalah kita ulun kan, fastabiqul khairat. Ambil kesempatan Ramadan ni kita kemas. Kalau Ramadan kita tak kemas, bulan lain kita luai kan. Ramadan kita jaga betul, bulan lain pun insya-Allah kita akan latih di bulan-bulan lain. Ada tanya itu kan? Tak nak? Saya rasa sekat untuk ini insya-Allah. Dan subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.